قال الشيخ المؤلف أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وقدس سره: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Katanya al-a'malu, yani al-a'malu zahiratu, bermula segala amalan, segala kerjaan yang zahir itu kalau dibanding suwarun qaimatun, biber apa rupa gambar yang terdiri, supo patung yang cokoh, yang tertegak, kita panggil amalan zahir. Kalau banding seperti itu, sabit tu lah syarah dia tafsir, ay kal ashkhasillati laisa fiha arwahun. Segala amal zahir, tak kira dah dalam sama ada amal tu ibadat, muamalah, munakahat, tarik gih. Siapa kau apa dia ki kepada segala-gala gerak-gerilah, segala gerak-geri, segala kerjaan kita tu panggil amal zahir lah tu. Ialah beberapa rupa gambar yang tertegak ia. Serupa dengan benda-benda cokoh, patung-patung hak dak cokoh tu. Kalau buat berdiri, berdirilah. Buat pasal tidur, tidurlah. Perbah, macam-macam. Serupa tu ialah benda hak tak ada nyawa tu. Tu kata dia amalan zahir. Lepas tu nak hidup amalan tu dengan apa? Ambil mata dulu. Wa arwahuha, dan bermula segala ruhnya, segala nyawanya, nyawa bagi al-amal tu ialah wujudu sirril ikhlasi fiha. Ada rahsia yang ialah ikhlas padanya, pada al-amal. Ada hak tu baru ada nyawa. Nah, semaya hak kita dak semaya, baik puasa, zikir-zikir, baca Quran dan segala kerja buat harian tu ibarat macam rupa pantung gitu dah. Cokoh-cokoh. Hak tak ada nyawa tu bukan. Ruh nyawa dia gapo? Ikhlas. Ada ikhlas barulah benda tu hidup. Tengok gemaga ada Allah Taala menjadi ribu-ribu tahun dak cokoh gitu. Sampai iblis dak tengok menyuruh kat dalam tubik, dak tengok tepuk bunyi kung-kung-kung megaya ruah. Tubik masuk dak tengok apa. Apabila Allah Taala memasukkan roh, hidup. Tu dia, hidup. Itulah ibarat katanya amal-amal zahir tu kalau tak ada ikhlas gak, serupa dengan gambar patung tu kata dia. Dah. Bila bubuh roh ada ikhlas, barulah amalan tu nyawa, baru hidup. Tengok cakap pada dia dah. Campur dengan syarah. Al-a'malu zahiratu, amal-amal zahir. Itu suwarun qaimatun, ay kal ashkhasillati laisa fiha arwahun. Ialah seperti benda-benda yang tercokoh. Dekat dah logat kita ashkhas, syakhs kita panggil cokoh. Nah,
kal ashkhas, seperti benda-benda yang tercokoh. Dek cokoh. Apa tu pagar dek cokoh. Tunggu kayu dek cokoh. Dia panggil syakhas. Dah dekat dah lah larat kita tercokoh syakhas tu. Asyai'ul murtafi' asal makna pada lorat. Ashkhas jamak daripada syakhsin. Syakhas dengan makna asyai'ul murtafi', benda yang dah akad cokoh gitu. Sebab tu allati yang laisa fiha ruhun arwahun, benda-benda congok yang tidak ada padanya roh nyawa. Apa tu apa faedah tu? Fala naf'a biha, tak kalanya amal-amal zahir tu rupa-rupa benda cokoh tak ada roh, maka tidak ada guna dengannya. Fala naf'a biha, maka tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada guna biha dengannya. Dengan siapa? Dengan al-ashkhas. Kalau kita nak ambil di bandingnya, kena klik humbi biha bil a'malil zahirah. Sebab itu kata amal yang banyak tidak ada ikhlas, kosong. Tu dia, sebab tak ada. Bahkan itu kita kira balik kosong balik sebab tak terima. Bahkan jadi bala pula. Sebab tu datang pada hadis pula ke banyak mengenai dengan amalan hak tidak ada ikhlas tu, dilipat, digulung amalan, dipukul klik atas tuannya. Ada pulaknya perintah pada tuan mugi cari orang hak membuat kerana orang tu. Gimik situ. Tengok. Malah supaya kita buat bandingin. Maknanya kalau orang tu dia nampak buat tu, buat rupa tu nampak taat lah, patuh lah rupa. Tapi dalam dak sekali, dalam takut lain. Kalau kita tahu lah perut lah, mun tak sah buat lah. Mun tak sah buat lah. Aku tahu lah perut mungkuk lain. Tapi dah kita ni tak tahu, cukup dengan zahir sudah. Tu dia. Hatta Nabi sendiri SAW dia tahu orang-orang munafik tu bukan kerana sungguh, tapi dia awak tak tahu kerana pakai hukum zahir. Awak tak tahu gitu, hatta pergi ke Tuhan lah, balik dalil hatta pergi ke Tuhan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Habis dia kata gitu. Wa iza fa'alu zalika usima minni, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam atau kama qala. Apabila mereka itu melakukan yang demikian, mengucap dua kalimah syahadah di zaman kafir dan melakukan solat, orang punya harta ya siapa hak wajib zakat, keluarkan zakat. Apabila mereka kerja balas tu gak, Nabi SAW kata, namanya orang itu telah pelihara daripada aku akan diri di darah-darah mereka. Bermaknanya nak menumpah darah dia tak boleh dah lah. Sebab dia mengucap dua kalimah syahadah, dia melakukan solat dan dia mengeluarkan zakat bagi orang punya harta yang cukup syarat tu. Orang panggil orang tu telah pelihara daripada aku kan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka nak kita ambil ke apa tak boleh lah, illa bihaqqil Islam, mereka dengan hak Islam. Lah hak Islam wajib tak dia ada nafkah sangga, lepas tu dia tak nafkah. Dia ada orang yang wajib tanya nafkah sangga, dia tak nafkah, tu kena tekan dah dia, kena beri. Kerana sungguh duk dia hak orang nung duk atas mung tu. Atau hak Islam. Ataupun dia melakukan bunuh orang dengan cara zalim, tu hak Islam, kena bertindak balas, qisas. Tu dia. Lain pada tu tak ada gapo dan mereka kerjalah tu. Lepas tu takut tak sungguh mengucap dua kalimah syahadah kerana takut pedang je ke apa. Semaya-semaya tu kerana takut je tak ke apa. Tu wa hisabuhum 'ala Allah, dia kata. Hisab kira dalam sungguh tak sungguh tu atas Allah, bukan atas kita. La alaina, bukan atas kita. Mana tak ada salah atas kita. Sabit dia tahu, boleh awak tak tahu sebabnya saya tak ada suruh buka dak. Ada tu suruh buka ya buka. Bukan dia ni hanya buka. Tapi dak.
Dengan siapa puak sahabat tengok tanda-tanda kata bukan sungguh tu. Bukan ciri gigi gerai minta izin. Ya Rasulullah, izinkan kami. Ya jangan. Tengok tu. Nak ya tu hak dalam atas tu. Kita main luar jadi. Lepas tu gak sabit tu peluang orang hati belok tu gak dia buat molek ulih tu. Buat kecek manis lah. Buat rupa berjuruh lah. Tu dia. Rupa warak lah. Walau warak putihnya. Sifat tu. Orang ambil bakar. Nah, itu hasil daripada apa tu? Tu makna kata amal zahirah. Semaya kita boleh semaya dengan rupa zahir orang tengok bagus. Rupa zikir baca Quran nampaknya berkakah. Macam bagus, tapi tu amal zahirah. Itu gambar ya. Suwarun qaimah. Kalau kita kira balarah gak al-a'malu tu mubtada suwarun khabar, ini bab tasbih balik orang panggil. Mana hazah ada tasbih. Asalnya al-a'malu kasuwarin. Hazah ada tasbih serta pula tak sebut wajah sabah, orang panggil tasbih balik dalam ilmu bayan. Supaya kita kata nak banding satu orang tu terlalu bodohnya, kita tak kata Zaid tu seperti lembu, tak kata gitu dak. Zaid tu ialah lembu. Tu orang panggil tasbih balik macam tu. Zaid tu seperti kambing. Pemalas mandi. Nah, kalau kata Zaid seperti kambing, tak balarah mana. Bila kata Zaid tu kambing betul. Tu orang panggil tasbih balik. Ni apa tu? Amal zahir tu ialah gambar-gambar gitu ya. Maksudnya seperti sabit syarah pesih aikal ashkhasillati laisa fiha arwahun. Tak kala seperti itu tafri' fala naf'a biha, maka tidak ada manfaat dengannya. Nah, kalau nak ambil manfaat tak boleh ambil manfaat dengan dia. Apa bagi rusak nak ambil manfaat gana? Motor kita bocor, nak ambil manfaat naik ke mana lagi? Kita heret dia. Kita adalah heret dia. Kita nak ambil manfaat dengan kenera dia tak boleh dah lah, rusak dah. Tak boleh ambil manfaat dengan dia, dengan al-ashkhas tu. Bila itu begitulah daripada al-amal. Lepas tu nak hidup dia wa arwahuha. Apa kena hidup dia start anjing gerung. Dah. Dan bermula segala ruhnya, ruh al-amal tu ruh allati biha hayatuha wa naf'uha. Syarah kita tarik sifat allati, sifat da arwahu, biha ta'alluq mahzuf khabaru muqaddam, hayatu mubtada muakhar. Jumlah sila allati si mausul tu panggil. Dan bermula segala ruhnya, segala nyawanya, yang dengan dialah hayatuha hidupnya. Ruh yang allati biha dengannya lah, dengan allati. Allati di situ. Hayatuha hidupnya, hanya kali al-a'mal. Ruh yang dengan dialah, dengan ruh itulah hidupnya, hidup al-a'mal. Wa naf'uha, dan beri manfaatnya. Dah boleh arti naf'un dengan mana intifa'. Intifa' tu ambil manfaat dengannya. Ruh hak yang dengan dia hidup amalan, dengan dia lah guna amalan. Gapo roh dia? Ialah wujudu sirril ikhlasi, ai sirrin huwal ikhlasu. Syarah kita tafsir gina isyarat mana tu? Isyarat kata sirri dalam mata tu. Idhafat kepada al-ikhlasi tu orang panggil idhafat lil bayan. Wujudu sirril ikhlas ay sirrin huwal ikhlasu. Ruh dia, nyawa dia ialah ada rahsia. Apa rahsia? Ialah ikhlas. Tu idhafat lil bayan. Tu nyawa dia ada ikhlas. Ada ikhlas. Kalau itu, kalau kira lagi tu bukan diri ada ikhlas. Ikhlas tu lah nyawa sungguhnya. Ikhlas yang ada padanya. Pusing pula sekali lagi. Boleh kata idhafat wujudu kepada sirri tu. Boleh kata pula idhafat apa ni? Sifat kepada mausuf. Kalau nak penuh lagi kat salah kata ana. Wa arwahuha wujudu sirri
ikhlas. Sirri ialah ikhlas. Jadi seolah-olah kali tarekah katakan arwahuha ialah ikhlasun maujudun fiha. Dah. Iaitulah ikhlas yang ada padanya pada al-amal tu. Tu baru ada nyawa. Kalau tidak duk kemagai gitu, apa gambar kita buku duk ngangor situ. Habis kalau buku asal buta. Abang tak orang bila juru tu nak buku gambar. Nah. Bila lah ni kata. Apa? Aku tak ada nak senyum. Bila bos senyum. Bapak balik terkelip mapah. Tu baik buta. Pada mak gua nak celak, tak celak. Dah buta itu, nak buku lain. Gambar lah tu. Dia buku kena buta. Dah. Buku tekah duk. Tidur ngangor dia bagi buku tekah tu. Allah masa tu bulah dah. Awak duk tidur ngangor gitu, curi buku tekah tu. Allah tu dia terkejut. Tak ada gambar siapa. Ingat apa cerita wayah dah. Ikut gambar dia. Dia tengah nak senyum tu. Kau malah aku nak senyum, tengah ngangor pah buku lah tu. Dia tak pergi pagar. Dia lalu terkejut lah atau gambar siapa duduk situ. Kuakok. Atau gambar bayah dah. Dia mana aku? Kau bayah aku mula. Tiku dah tu. Tengok tak kenal tu diri. Nakal dia buat cerita nak jadi boleh buat mikir. Nah tu tak kenal tu diri. Sebab tu tak ada nyawa nganggur. Itulah dah dia apa kulit dah. Tu nak buat bandingnya boleh kita ambil bandingnya begitu mau tu buat banding tu. Ni pun sepatulah gambar. Dia tak ada nyawa lah tu. Itu arwahuha kata dia. Wujudu sirril ikhlas ay sirrin huwal ikhlasu fiha. Kita takluk pada wujud lah kalau kita zahir ibarat tu. Ada ikhlas padanya pada al-a'mal. Apabila siapa di sini nak kata ikhlas adalah wal ikhlasu. Ni kalau syarah adalah dan bermula ikhlas itu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. Bermula ikhlas tu berlain-lainan ataupun bersalah-salahan ia ikhlas dengan sebab berlainan manusia. Kita kedai mudah sikit boleh bi ikhtilafi ahwalin nas, dengan sebab berlainan kelakuan manusia dah. Ia kosak hatinya tak serupa. Hak sama ikhlas dah dia kosak tak serupa. Kita juga begitu juga orang dunia sama cinta ke dunia kosak tak serupa juga. Orang ni suka makan, orang ni suka sangat minum, orang ni suka sangat main. Jadi tak serupa kata. Allah Taala buat kelakuan manusia tu. Begitu juga ikhlas ni pun dia ada martabat juga. Dalam kata buat kerana Allah tu dia tak serupa juga betul kosak. Kerana Allah pun ada kalah zahmudah, kerana pahala dari Allah. Jadi kok tu. Ada pula kerana Allah, kerana takut ke azab Allah. Ada gigi kok tu. Kerana Allah, kerana nak mendekati hati kepada Allah. Tu. Nak berdamping diri kepada Allah. Tu semua masalah kerana Allah belaka tu. Lillah belaka tu. Bila kedai mudah tak serupa. Ada pun kalau kebenaran dunia tu tak masalah ikhlas lah tu. Tak masalah lillah lah. Hanya hak lillah. Dia tu mari situ beberapa kelakuan pula. Tak kalau yakhtalifu fa. Apa tafriq panggil. Kalau gitu fa ikhlasul ubadi. Ataupun boleh kita kata tafsir. Tafsir boleh fa fasihah. Sebab hak saat ni dia sebut secara ijmal. Kata ikhlas tu berlain-lainnya dengan sebab berlainnya kelakuan manusia. Macam mana? Seolah main nak tafsir lah ni, nak menerang. Saat ni sebut ijmal. Boleh bawa ke fasihah. Fa ikhlasul ubadi, maka bermula ikhlas orang-orang abid. Baca ubad jamak daripada abidin. Kalau baca ibad tu orang panggil jamak daripada abdin. Ni baca ubad, orang abid, orang rajin, orang bersungguh-sungguh buat ibadat. Panggil orang abid.
pakak ikhlas dia tu, dia buat kerana Allah, tapi dalam kerana dia tu gapo? Ikhlas orang ubat itu salamatu a'malihim minar riya'il jaliyyi wal khafiyyi. Tu ikhlas orang-orang abid itu selamat segala amalan mereka itu selamat daripada riya. Daripada riya masdar daripada ra'a yura'i mura'atan wariya'an. Selamat daripada riya. Asal makna riya ni kak, buat tu nak menunjuk beri orang tengok. Buat apa-apa tu nak tunjuk beri orang tengok. Sekadar tu tak ada salah lagi, tak boleh hukum salah lagi. Sekadar tu. Sebab terkadang kita disuruh buat beri orang tengok. Tengok kalau zakat hak wajib, dia suruh beri orang tengok, beri orang tahu kata keluar zakat. Kalau hak sedekah sirri, afdalnya sembunyi. Tu dia. Begitu juga amalan hak wajib, umpama sembahyang. Nak beri orang tengok supaya nak menolak daripada tuduh orang. Tu dia. Kalau gitu semata-mata nak pergi tengok tu bukan salah. Hak salah dia pergi lagi. Dia pergi lagi pada tu. Buat gapo-gapo nak tunjuk beri orang tengok supaya ada supaya sikit lagi. Supaya dipuji orang. Tu situ ke situ. Mau tunjuk nak beri orang tengok supaya dipuji orang. Tu dia. Supaya disebut-sebut orang. Tu salah. Hak tu orang panggil apa tu? Riya al-khafi. Sembunyi kerana dolik dalam. Kerana nak orang puji, kerana nak orang sebut-sebut dia dolik dalam, ada atau apa mulut dia. Tu sembunyi, sulit nak sebuah kita manusia. Tuhan cukup-cukup tahu. Itulah tu. Sabit tu orang-orang ahlillah tu dia kurang amalan zuhir tu. Dia ada dalam, dia sedap dia dalam. Kita banyak suka banyak amal zuhir, pas suka amal zuhir banyak tu je bab apa boleh suka. Ya asal amal ni bagi tak suka dengan nafsu. Tak gitu ke? Amal-amal kebaikan ni pada asal nafsu amarah tak suka. Data-data nyegi suka tu kok mana boleh suka? Ada tu. Ada habu dia dah tu. Aku setahu aku dia tu tak main, tak suka main datang enggak tu main ada tu, ada gapo tu. Supaya orang tak biasa duk senyum pun datang tu senyum. Apa kuasa pelat kau weh. Sampai pun duk senyum nak salon diri jadi muka baik pun senyum pun. Orang tak biasa baik datang-datang 4-5 hari ni baik lah weh pergi duk cokong kat kedai kopi, orang masuk paknya bayar weh dia. Tu baik mana nak bayar tu tak apa, ini tak nak bayar. Tu kan. Ganom tak apa, lagi peling kita peling kok mana. Di semula pula orang tak ada apa mana saya tengok ada orang duduk bayar. Kano dia ni baik ni semua temu tak nak kecek mana ni kano jadi baik pelat. Ada orang tu. Yalah tu benda. Cik orang sabit pun duk bunyi angin-angin. Nak jadi oboto. Sabit pun baik. Betul temu aku dah sengahnya hari dah. Aku terkejut bila dak sengah sokmu. Tu dia. Nampak dia apa sengih. Sudahlah. Itu. Tak. Ada sesuatu sabit pun. Tu. Ya goliknya benda-benda pasalnya benda malah. Benda amal kebajikan ni perkara bahasa malah. Perkara bahasa segar. Datang buat apanya bersungguh itu ada tu. Lebih tak payah kau ni. Allah. Tu dah. Lebih setengah-setengah orang ahlillah tu kak. Bawa nampak nak rajin je bertipah. Dia pelat je lawan kot tu. Bawa nampak nak rajin berti ada. Dia lawan dengan nafsu dia. Dia buat apa kerana pasal rajin berti ada. Kita royak sedap sungguh. Sedap sungguh. Kalau tak ada kita. Royak kot tu pula dah. Mula tadi buat molek dah. Tak boleh duduk dah. Kelepar dia perut tak royak. Malam aku tidur tak nerok. Bangun mayat boleh melana. Nak situ ya. Royak tidur tak nerok tu. Humbi ya tu. Nak menar di bawah. Awak tidur tak nerok. Mayat aku. Boleh sejuk.
Tu. Dah nak situ. Dah buat tidur tak negara lah, tak kat nak balik lah. Dah ayat leh umbi tu. Inilah orang panggil kata barang nak rusaknya banyak. Itu nak ayat atas tu. Hak tu hak rusak. Ada pun orang ubat ni dia buat terselamat amalan dia daripada riya. Tak ada hak tu pasal tu. Sama ada riya al-jali, hak yang nyata jelas, wal khafi yang sembunyi sulit tak ada. Hanya dia buat kerana Allah. Wa kulli ma fihi hazzun lin nafsi. Atas pada riya'i lagi tu, tapi kita beri khafa lagi. Ikhlas orang-orang ambil tu selamat amal-amalan mereka daripada riya, menunjuk-nunjuk secara nyata, jali, jelas, wal khafiyyi dan yang sembunyi sulit, dan selamat lagi dari wa kulli ma fihi hazzun lin nafsi, daripada tiap-tiap barang yang ada padanya pada ma barang haz lin nafsi, habuwa nafsu. Tiap-tiap barang hak jadi habuwa bagi nafsu dia selamat. Gapo ma fihi tu? Minal mali wal jahi. Kata nak bayar sikit. Daripada harta benda, buat kerana nak benda, buat kerana nak kemegahan, nak kolpihan, sampai sisi manusia tu. Bahasa duniawi tu. Minal mal wal jah ad-dunyawi. Terkait sikit boleh dia bahasa dunia. Tu tak ada lah tu. Kalau gitu, fala ya'malunal amala illa lillahi ta'ala, maka tidaklah amal kerja mereka itu al-ubad tu, al-amala tidaklah beramal akan amala, tidaklah buat akan kerja malaikan illa malaikan hanya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Apa tu? Talaban lis-sawabi. Dia tidak buat malaikat kerana Allah, tapi buat dia tu atas jalan menutup ke pahala. Atas jalan kerana ke pahala. Talaban lis-sawabi maf'ul min ajlih, kerana tuntut akan pahala. Jadi ada lagi bukan lillah mutlak dak tu. Ada kait lagi tu. Kerana Allah dah, tapi kerana mencari menuntut akan pahala, balasan daripada Allah, balasan kebaikan. Wa haraban minal iqabi, dan kerana lari daripada siksa. Tak apa tu, tu ikhlas tu. Apa yang buat kerana Allah, kerana nak ke pahala Allah, kerana nak lari daripada siksa Allah, takutnya takutnya tu kata khauf rajak tu, harap ke pahala Allah, dan kerana takut daripada siksa Allah, nak lari pada situ. Buat amal tu semaya kerana tu, taat kerana tu, patai lari kerana tu. Jadi apa yang masuk dalam ikhlas. Tapi rendah lagi mutabak ma'anisbatil amali ilaihim ay ila anfusihim. Dia mudah sikit. Dalam keadaan begitu tu, serta membangsakan akan kerjaan itu, idhafah masdar ke maf'ul, serta membangsakan akan amalan itu, membangsa ilaihim ay ila anfusihim, kepada diri, berasa dirinya beramal. Betul tu orang panggil duk mutabak yang rendah lagi. Duk mutabak rendah lagi. Tapi masalah ikhlas dah. Kalau kira kat nombor 1, 2, 3, duk mentabak nombor 3 lah. Maksud dalam kata ada nombor dah lah ikhlas tu, tapi rendah lagi. Kalau dia boleh hadiah agak mentabak nombor 3 lah kita kata. Kalau selagi duk bahasa ke amal kepada diri tu, rendah lagi. Dah. Wal-i'timadi alaihi, atas pada nisbati tu, serta membangsakan amal kepada diri mereka itu, dan wal-i'timadi alaihi, dan duk berpegang ke atasnya, atas amal, fi tahsili ma zukira. I'timad alaih,
pada mendapatkan mazukira barangnya tersebut. Gapo mazukira saat ni? Mazukira iaitulah tahsilit thawab. Dan melepas daripada iqab. Ada kita amal, ada kita buat hak Tuhan suruh, kita patah hak Tuhan larang, hak haram tu, kita selamatlah daripada seksa. Jadi duk pegangnya amal tu lagi, boleh mendapatkan pahala tu, duk pegangnya sebab amal, tu paling rendah lagi martabat. Tapi tak ada kerana lain pada Allah, tak ada. Tak ada kerana apa? Kerana lain daripada suruh Allah tak. Ketika letak di kerana nak pahala, muka tu hayaklah tu. Tengok jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Tengok tu hayak diri. Balasan mereka itu ialah syurga di sisi Allah Taala. Tu ada cadar balasan syurga yang mengalir dari bawahnya air sungai. Tengok tu hayak gitu. Maka hati pun buat ibadat nak situ. Tu panggil ikhlas. Tak ada nak ke dunia, nak ke nama tak. Dia kata selamat dah daripada riak. Tapi hidup rendah mentabak kerana hidup letak hati di pahala. Duk berpegang dengan atas amal tu lah pada mendapatkan pahala itu. Apa kata kita nak dapat gaji, duk pergi atas kerja tu, tak kerja kan tak ada tu. Nah. Tapi bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak tunjuk megah, nak tunjuk nak lebih, tak. Tu betul dia tu panggil orang panggil kata ikhlas. Tapi ikhlas mentabak rendah. Tu panggil ikhlas. Orang abrar, orang ubad namanya. Ubad namanya. Tengok hak yang kedua, wa ikhlasul muhibbin. Ni lakah tinggi sikit pada martabat ubad saat ni tu. Kalau kita kata nombor ke nombor 2. Lebih pada hak nombor 3 saat ni tu. Dengan kita periksa gapo. Ya wayah hak nombor 3 dulu. Orang yang mendapat juhan yang kedua, yang ketiga, yalah wayah tu dulu. Supaya orang yang kata hati tu nak tahu siapa nombor 2. Nak tahu lebih lagi pada tu. Mula-mula nak dengar siapa dapat nombor. Bapak kaya orang yang dapat juhan yang ketiga, ayah tu dulu. Pandai ayah tu dulu. Supaya hati tu nah, kalau royak nombor 1 lalu tu, orang nak dengar nyata panggil ke pengugi dah. Aku tak dengar dah lah nak dengar nombor 1. Okey lalu lah. Royak orang yang juhan nombor 3. Dengar. Nak dengar siapa boleh nombor 3. Nak dengar hak boleh nombor dulu. Tu baik nombor. Suka. Orang dapat juhan yang kedua, hati nak dengar lagi. Tengok jorak susah tu. Kalau bila susah, bila 3 2 1, susah gitu. Ada nuktah tu. Bila kat tu dulu tu. Tu balarah. Nombor 2, dia panggil ikhlas muhibbin. Orang kasih ke Allah dia panggil. Macam mana ikhlas dia? Huwal amalu lillahi. Ialah ikhlas muhibbin tu beramal kerana Allah. Supalah humbi tu. Humbi supa lillah nah. Tapi lain betul sikit lagi, ijlalan wa ta'ziman. Jadi kat tu. Amalillah ijlalan, atas jalan memulia, wa ta'ziman, dan membesar. Kalau gitu kita tengok supaya cara kita beri benda dah. Kita beri ke satu orang kerana nak kepala, kerana kesia belah ke dia nak kepala, kita beri, orang panggil sedekah. Satu kali kita beri kepada orang tu, dia orang lebih. Kita beri ke dia kosak nak memuliakan dia, nak membesarkan dia, lalu kita beri ke suatu persembahan. Orang panggil apa? Tak panggil sedekah tu. Halih nama panggil hadiah. Maka dua mentabat tak serupa tu. Sabit tu Nabi SAW tak terima sedekah, hadiah dia terima. Yakni dia haram takwa dia makan sedekah. Zakat tak boleh sebab sedekah. Sedekah yang wajib atau orang punya harta, wajib sedekah. Sedekah zakat. Haram takwa ahli bait Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam makan zakat, kan itu sedekah. Manakala hadiah, dia tak apa. Sebab hadiah ni beri atas nama ijlalan wa ta'ziman. Beri kerana memuliakan dia, dia orang mulia.
Dia orang lebih, beri ke dia kerana kau tak nak memelia, nak membesar, nak hormat. Tu panggil hadiah. Dia boleh terima. Tu dia. Nah, ni pun sepatutlah. Orang mutabak ubat ni, dia amal tapi letak hati nak dipahala. Letak hati takut kau neraka azab. Tak situ. Tu mutabak ikhlas dah rendah. Mari orang muhibbi ni buat amal kerana Allah tapi atas jalan memelia dan membesarkan. Tu tak serupa dah. Salah hak ni mutabak sedekah ni mutabak hadiah. Kata nak banding tak? Tu dia. Sebab apa tu? Li'annahu ta'ala ahlul lidzalika. Kerana bahawa Allah Ta'ala lah ahli, makna yang mustahak. Ahlu makna ay mustahiqun lidzalika. Kerana bahawa Allah tu lah yang berhak akan demikian itu. Demikian al-ijlal al-mazkur minal ijlal wa ta'zim. Hak patut mengagung ke siapa? Allah lah patut mengagungkan. Kerana Allah Jalla Jalaluh. Tidak kata tu. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bagi aku Tuhanku Maha Agung. Allah Maha Agung Jallallah. Allah yang Jalla Jalaluh. Maka Allah yang mustahak jalalah. Siapa nama dia tak boleh hak orang lain nak tak nama Allah. Lafzul Jalalah. Nama yang menunjuk atas Maha Besar, Maha Agung tuannya itu. Tu. Kalau gitu Allah jelah yang mustahak bagi demikian. Lalu tu buat tu kerana nak membesar, nak memulia ke dia. Hak tu tinggi sikit. La bukanlah liqasdi thawabin wala harabin min iqab. Bukan. Tu dia Allah tu ahlun lizalika yang mustahak bagi itu. La liqasdi thawabi. Ni atas mana ni? Atas pada ijlalan wa ta'ziman. Dia beramal kerana Allah bukan dengan jalan qasak. Bukan kerana qasakkan pahala, wala harabin, bukan kerana qasak nak lari daripada iqab siksa dak. Hak tu ikut dia. Kita hamba dia qasak nak lari tak lepas dia nak salah. Dalam amal kita tu ada tak cukup banyak kakah lagi tu. Nak lari kan? No. Dia tak terima habis ya. Tu dia tak nak kosak situ. Kosak nak membesarkan dia. Moga dia yang mustahak bagi dia membesarkan. Dia mustahak dimuliakan. Kita buat nak mulia ke dia. Tu tinggi pada hak tadi. Hak nu ubat pangkat, hak ni pangkat muhibbin panggilnya. Nombor 2. Waliza, dan kerana inilah, kerana ikhlas muhibbin huwal amalillah ijlalan wa ta'ziman la liqasdi sawabin ngakhi. Qalat Rabi'atul Adawiyyatu. Ni seorang waliyah perempuan. Sahabat inilah telah berkata oleh Rabi'ah, seorang perempuan Rabi'ah Al-Adawiyyah, daripada Bani Adi. Rabi'ah Al-Adawiyah. Ni orang mutabak salaf ni. Dia kata terkenal lah Rabi'ah Al-Adawiyah ni. Orang masa salaf, masa tabi'in. Dia kata ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika. Dia kata tidaklah ta'at aku akan engkau. Abadtu ta'at tuka. Tidaklah ibadat ta'at aku akan engkau ya Allah kerana takut dari neraka engkau. Bukan aku ta'at ke engkau kerana takut kerana neraka engkau. Bukan. Wala tama'an fi jannatika. Bukan aku taatkan engkau kerana tamak lobakan syurga engkau. Dah. Walaupun letak situ tak ada apa. Tengoklah Tuhan sebut apa dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum
khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buat kerana takutkan Allah, kerana tamakkan akan rahmat Allah. Tak ada apa ikhlas. Hak tu mentabak ubat tadi. Dia kata bukan aku taat ke engkau kerana takut daripada neraka engkau, dan bukan aku taat kerana loba pada syurga engkau. Tu orang panggil ni, orang panggil ikhlas muhibbin mentabak ni. Tapi dalam keadaan begitu pun fanasabatil ibadata ilaiha, maka membangsa ia Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, membangsakan ibadat taat dia itu nasabat ilaiha, kepadanya, ai ila nafsiha, duk basa ke diri lagi. Sahabat dia kata ma'abadtu, tu fa'il kan, fa'il abadah dengan mana abid. Tidak ibadat oleh aku, mana nisbah ibadat kepada diri, isna ibadat kepada diri, mana duk basa lagi ibadat tu kepada diri. Tak habis lagi, tak fana molek lagi tu. Tak habis molek lagi. Duk basa lagi, duk berasa kata diri kita wa amal, duk berasa lagi. Tu dia. Tetel kosak tu tinggi dah. Pada hak tadi duk nak kepala, nak lari ke neraka. Betul. Hak ni tak ada nak situ. Tak ada nak situ. Bukan letak hati situ dak. Hanya buat tu letak hati di nak memulia ke engkau. Letak hatinya nak membesar, nak mengagung, nak menghormatkan engkau. Ada. Apa kita rasa tengok hati kita dah. Apa kita kerja jadi koli ke apa, hati tak mana. Tak gaji mula-mula itu kan. Itu jadi koli, tak gapo. Hati nak kau gaji. Gaji berapa sehari? 200, 300 sehari. Hati dah tak digaji tu. Tak digaji tu. Pas lama dah kerja dah tak gaji tu. Habis tu tak naik gaji. Dah tak di situ. Pas tu bawa nak minta suku. Sikit apa? Nak minta nak. Dah muka hati dah tak situ. Dah duk berasa sikit, dak berasa apa lalu muka hati dah tak situ. Tak naik kira-kira 50 lagi apa? 350. Dah letak hati situ. Ada apa orang tak letak tak boleh. Kalau dia mau tak boleh buat apa? Mak ayah lah. Habis tak supa tu dua hati tu, tak supa tu. Tu panggil letak digaji. Maka salah tak gaji, tak ada salah. Muka kita kecek mula dah, kita nak jadi koli boleh tak? Atau kita tak apa? Berapa nak kerja sini, mula-mula banyak ni, kerja banyak ni. Kalau kerja muka tu banyak tu. Pas tengok lulusan banyak mana? Lulusan mu. Tengok mu tu boleh 300 sehari. Kita pun tak ada apa, setuju. Ada apa dah, ada apa 300, tak ada apa. Hati setuju. Pak duk kerja hati dah tak situ. Lama duk kerja hati dah situ. Ni pas-pas tu pak kita masuk semaya tidak nak pahala. Dah nak pahala nak apa tu pun. Oh mujodah tu. Tak kena siap selalu duk punah. Tu punah duk situ. 10 tahun duk semaya tak hati nak kena sokmo. Tu berat. Duk takut ke dia tu, takut ke dia ni. Tak rak di, aku tak rak. Takut ke Allah tak apa. Takut ke orang. Malu ke orang tu, aku malu. Tu. Tu hati nak lakah tu Allah. Kira itu sudah. Baik dia panggil aqabah, bongok hati ni bukan senin. Nak lakah daripada mentabak tu, nak pergi pada mentabak kerana Allah bukan senin tu. Bukan kita dak celak-celak mata dak tengok benda. Pandang pergi hati dak tak sik benda nampak. Payah juga. Apa tu bila pak naik pada situ, ada lagi lakah nak pergi tangga pula kata bukan kerana pahala, bukan kerana takut ke neraka dak. Hanya kerana memelihara dan membesar ke Tuhan. Lepas tu tempat dia rendah lagi betul tak? Betul duk berasa kata dirinya buat amal. Tak ada berasa kata taufik dari Allah dak. Tu tempat duk kurang betul tu lagi. Tu dia. Kalau kita lurut tangan tak ada licin mana, ada tempat gerapu-gerapu dah sikit. Kasar-kasar ada sikit lagi tu. Kasar ada lagi tu. Mana? Dia duk berasa ke dirinya amal. Duk berasa situ. Allah. Tu orang panggil kata fanasabatil ibadata ilaiha. Maka membangsa ia Rabi'ah tadi tu akan ibadat taat itu ilaiha ai ila nafsiha, kepada dirinya. Duk berasa diri lagi buat tu. Tu muhibbin orang dia mentabak tu. Nombor 2. Naik lagi. Ada pula satu mentabak lagi, wa ikhlasul arifin. Ni ikhlas orang arif tak supa.
Ikhlas orang-orang arif tu, arifin tu dia nampak titik dah jadi gharifin. Berkali silap lah tu. Wa ikhlasul arifina syuhuduhum, bila kita wasab bunyi syuhuduhum firadal haqqi. Tak payahlah ni sekali kata nak wasab. Ada ialah syuhuduhum, pandang memandang oleh mereka itu. Pandai, syuhud, musyahadah. Pandai dengan mata hati, dengan mana tak berasa. Pandang oleh mereka itu akan infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim. Ini tinggi ni. Pandai oleh mereka itu akan ketunggalan Allahul Haq subhanahu wa ta'ala lah, dengan menggerakkan mereka itu dan mendiamkan mereka itu, arifin. Orang ni tu ikhlas dia naik siapa mutabak, tak ada berasa diri buat amal. Tu. Tak ada berasa kata diri buat amal. Hanya dia pandai kata Allah sajalah menggerakkan dia, beri taufik dia boleh dia semaya. Allah beri taufik ke dia boleh dia patah daripada larang ni. Dia duduk situ. Maka orang siapa mentabakti tak ada susah apa tu. Satu yang buat bani macam wayang dengan dalang je siapa situ. Wayang dengan dalang ada setengah buat perbandingan seperti mayat di hadapan tukang yang memandi. Letak berterak, dia berterak. Letak letak, dia terletak. Letak mengiring, dia mengiring. Lah tu mayat. Balik, balik. Bila orang mandi balik, dia terbalik. Orang mandi perkuk dia, tertekuk, terpekuk lah dia, terterap lah dia. Apa mayat? Kita, belah tu ibaratnya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bergerak tu zuhir di kita, tapi tahrik yang menggerak tu siapa? Allah. Diam, diam tu sifat kita, dia kata sifat Tuhan. Tak tukar situ, kata Tuhan dia, Tuhan gerak, pelerak habis. Nah, bergerak tu kita, diam kita, tapi yang menggerak, yang mendiam tu siapa? Kalau baga tahrik menggerak tu siapa? Itu Allah. Taskin mendiam tu Allah. Kita hanya harakah, wasukun je kita. Gerak, diam, gerak, diam. Yang menggerak Allah, yang mendiam Allah. Kalau itu kita semaya ada gerak dia. Krik tangan, gerak tangan. Mulut kata Allahu Akbar, bergerak mulut. Tu harakah. Siapa menggerak? Allah. Hati pula dah dia berasa nak. Berasa nak tu kita. Siapa buat berasa nak? Allah. Ayat tes itu semua. Tes itu semua. Tak ada ahli kita. Nampak? Makna dia tak ada berasa kita. Dia pandai pergi ke bumi, pandai pergi ke Allah. Apa dia tengok wayang, tak pandai pergi ke dalam dah. Lenyaklah pada pandangnya mata hati. Walaupun mata dah tengok wayang tu, mata dah tengok situ, dikelih. Dikelih, tempat kelih dah. Tengok situ. Tapi hati ni perak pergi ke dalam. Nampak tak? Kita dah tak ada siapa pergi ke dalam. Tak siapa tak situ ya tu. Satu orang ni pakai ikhlas, orang arifin. Ada syuhuduhum firadal haqqi, memandang oleh mereka itu arifin akan ketunggalan Tuhan al-Haq subhanahu wa ta'ala lah, bihtahrikihim, dengan takluk pada infirad. Tunggal Allah saja dengan menggerakkan, bukan kita. Kalau kita kata menggerak, syirik lalu hanya panggil syirik ni. Sabit orang ni tak berasa kata kita bergerak. Dia rasa Tuhan we gerak, tak ada italik itadah, ada italik Tuhan semua. Hati dia siapa situ tu panggil sampai. Tu panggil siapa? Hati dia siapa? Siapa Tuhan? Apa mana hati siapa Tuhan? Ni pandangan dia Tuhan semata. Siapa sungguh dia? Kita tak siapa duk tapang dengan kita ni. Kau tu kita buat, kau ni kita buat, mana Tuhan? Dia tapang hijab. Ada orang tu tak ada hijab dak. Allah yang menggerakkan. Bila orang siapa situ, di mana berasa dia? Tak ada berasa dia. Bila tak ada berasa dia, selamat habis. Tak ada berasa nak ke syurga pun dak. Tak ada berasa kata lain ni aku. Tu hak dia. Kita makhluk, senang aku makhluk, syurga makhluk. Pakai ikut dia, makhluk dia, nak tak mana ikut dia. Apa kita puas hati boleh duk taat ke dia lah. Boleh duk taat ke dia tu gak puas hatilah. Pai nak tak mana tu hak dia, makhluk.
Kita tak ada, dia ada. Neraka syurga tak ada, dia ada. Apa dia buat neraka untuk orang baik bagi dia. Dia buat neraka untuk orang lawan dia. Apa kita boleh buat kerana dia taufik. Tentu tak ada lah kita. Allah. Ya, maka nak siapa situ tu gak. Lah nak boleh nombor 1. Kacau sungguh lah orang tewah ni. Kalau orang bunga pun tengoklah. 12 keliling. Kemai. Selok dengan jalan dah. Dah. Tu dia. Berlomba berlari, berlomba bersikap. Tu dia. Sungguh. Apa yang menang dah ada seramai-ramai kena sore. Dah menang lah ramai-ramai tu. Tu kita kata dah nak nombor 1 dalam ramai-ramai sore nombor 1. Begitulah dalam setiap amalan tu ada orang siapa ke situ tu orang panggil orang arif. Orang arif siapa situ. Ikhlas dia tu macam tu. Pandang oleh mereka itu akan ketunggalan Tuhan Al-Haq. Tunggal bi tahrikihim dengan menggerakkan mereka itu gerak-geri wa taskinihim dan mendiamkan mereka itu min ghairi ayyarau li anfusihim fi zalika yarau haulan wala quwwatan. Cuma yarau daripada ketiadaan bahawa pandang lihat mereka itu klik pada arifun tadi li anfusihim bagi diri-diri mereka itu fi zalika pada demikian itu demikian tahrik wa taskin takwil dengan mazkur lah tak ada nampak akan haulan akan daya wala quwwatan tak ada haulan la taukid zaidah daripada kata ghairi daripada ketiada nampak tiada lihat akan daya dan ketiada lihat akan upaya. Ni tak ada daya upaya, klik kepada makna la haula wala quwwata illa billah. Tak kalau begitu fala tafriq pada kata syuhud. Tak kalau mereka pandai begitu ketunggalan Allah dengan menggerak mendiam lalu daripada tiada lihat bagi diri mereka pada demikian itu maka fala ya'maluna al-amala illa billah. Tak serupa dengan hak tadi lillah. Dia beza sikit tu amal lillah dengan amal billah tak serupa tu. Walaupun kita mengaji makna pada asal lillah la li ta'lil billah bi sababiyah dekat-dekat sekaligus tapi dia ada farak di si ahli hakikat ni. Dia ada farak amal lillah dengan amal billah tak serupa. Hanu amal kerana Allah, hani amal dengan Allah. Kau mana kehendak dia? Habis tu kalian tanya apa maksud amal lillah, amal billah? Ada beza? Ya, ada beza. Amal kerana Allah, ni lepas daripada riak tadi. Buat kerana Allah. Pas panggil lillah kerana dok nak lagi apa dia nak pada pahala Allah, nak lari daripada syurga Allah, tu panggil lillah. Buat amal kerana dok pandai dirinya beramal, panggil lillah. Adapun billah ni dia buat amal tidak pandai dirinya beramal, tak ada berasa diri amal, hanya dia pandai taufik dari Allah, daya upaya Allah, tak ada daya upaya bagi diri. Tu amal billah. Dek, maksudnya amal billah ai bihaulillah wa quwwatillah, ataupun dengan kata lain bi iradatillah, ataupun dengan kata lain bi taufiqillah. Tu maksud amal billah. Boleh amal dengan taufik Allah. Dia pandai situ. La bukanlah bihaulihim, bukan amal dengan daya mereka itu, wala quwwatihim, dan bukan dengan upaya. Dia pun bukan dengan daya upaya. Kita tak ada daya upaya. Atau ada bawa lagu tiada daya tiada upaya. Dia ada nasib dah. Selain Allah yang Maha Esa. Tu nasib jalan. Kita dah lagu saja. Makna tu. Apa makna dia? La haula wala quwwata illa billah. Dia lah. Ini jadi pasal sini. Ini lagu. Dah cara lagu. Tiada daya tiada upaya selain Allah yang Maha Esa. Dia kata. Dah, yalah. Tu dia. Baik, inilah panggil ikhlas orang arifin. Pas kita berasa siapa ke dak situ.
sepelenggak ke langit. Dia tak nampak kelak kabut lagi tu tak? Tengok tak nampak kabut lagi tu. Tak apa, bukan kita boleh naik di situ, Tuhan akak. Tuhan akak. Ni kita nak naik tak boleh lalu. Dia nak naik orang suruh sak juga mengapa benda ni mata-mata. Kau dah nak ingat jelah apa nak jawab. Boleh naik tahu. Tak dia tu. Dia jatuh kelih tu. Nanti jatuh kelih bosak mula. Kelih boleh sebulan tanya pula tu. Tak ada jawab pun apa nak boleh jawab kau tu ya. Jatuh pula naik dah. Apa dah? Betul tu sudah baguslah tu. Tengah apa benda ni mata. Pas tulis pula dah di langit boleh cicing hidup nipu. Itu kan boleh tali je. Nak masuk kelas kena periksa. Boleh luar dalam agak kau tak periksa situ. Tu dia. Pagi waktu baik lah weh. Tak tahu pasal nak mutah masuk camai waktu nak kecil. Pergi dia buka dak tengok dak tiu. Main si budaya dak nak naik tu je. Nak naik tu je. Tu kita nak ni dah ada hakik. Nanti tu dah. Habis tu hak mengaji pasal kita ya tak ada pasal kita nak naik ke mana? Dah sini. Naik turun lah ni. Tu dia lah. Tu dia. Kau tengok kita mengaji. Orang pelapik ni meja kursi duduk siap-siap dah. Kita dak dengan mengaji tu. Bawa meja awak turun ke meja naik. Tengok tu. Lah kita mengaji dah. Bibi meja tu. Tu dia. Nak naik pergi ke mana? Naik dah masjid maaf gitu inilah kita nak buat ta'alih tu billah fala ya'malunal amala illa billah la bihaulihim wala quwwatihim. Maka tidaklah beramal mereka itu akan amalan mereka hanya dengan Allah, ai bi iradatihi au taufiqihi. Kedeglah mereka dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tengok. Tidak kamu kehendak, melainkan bahawa kehendak oleh Allah. Hak mu nak cara mana nak pun tak boleh. Tak kehendak Allah. Tengok beberapa banyak orang nampak dah perkara tu molek tapi nak buat tak boleh. Mu tak tahu kau kata semaya tu wajib tahu tahu pasal tahu tak ada arah jadi malah jadi segar tak boleh nak buat. Kita faham Tuhan tak kehendak lagi ke dia. Ada celah apa ke dia. Kali tak saparlah mereka tak sapar. Mung ni tak erti ni, mung ni bodoh. Kata pak bakul pun ya tahu lah. Muduk kata apa aku dah ada aku tahu kata wajib. Ya tak situ. Ya pernah itu boh lah kita. Aku tak ada kata tak wajib aku Islam pun mung. Tak dia. Tak. Tapi kata tak pandai ya moyo gitu. Kalau pandai jawab kena dia sangat. Aku ada aku Islam. Pas aku tahu kata wajib semaya. Aku tahu kata wajib puasa. Apa mu tahu? Aku nak buat dalih. Tak kena dia. Ya hak sungguh tu hakikat je panggil. Kita dah tekan dalam medan ni kita boleh buat. Aku nak buat dalih. Tak boleh kan? Nak buat dalih je tekan situ kita nak tahu kan. Mamu nak buat dalih, aku suruh nak nyom nak dalih mak kan. Tak kena ke dia. Kena ke muah lah. Nak nyom ni semaya tu. Nak amah ni amah. Kau mu tak erti amah. Sahabat pun mu peling. Hak ni nak nyom, hak ni amah gitu. Pak amah saya tak apa kerja, pak nu mai apa? Kerja nak nyom baik tanya buat apa dia? Kerja nak nyom, kerja nak fakanji ke upah. Nak kerja kata. Tak erti lagi amalnya kerja. Ngaji dia ku pula. Tak kira itu. Biar kalau dia pandai kena sungguh. Kita kedua tak bukan pandai. Tu dia. Biar kalau tempat patah lalu dah. Kamu nak fakanji. Aku nak upah mahal kamu. Dia kata, aku nak tak boleh. Hati apa mu nak tekan suruh aku buat. Aku nak tak boleh, nak buat tak boleh tu je. Kahwin pukul 6. Kena sungguh ke dia. Supaya nak tu inilah kata tahrik wa taskin hak siapa. Hauli wa quwwah hak siapa? Allah makna ke dia. Tu dia. Patahlah kita dari siapa situ. Malaikat kita tak apa juga tekan dia tekan tak boleh kacak ni. Dia kata, ada kacak ada nak kacak. Nak dia semua. Orang ngalaman sedap weh, dia kacak. Kena. Wa hadzal raf'u mimma qablahu.
wa hadza arfa'u sila. Wa hadza arfa'u mimma qablahu. Dan bermula ini, apa ini? Ikhlasul arifin, klik situ. Wa hadza ay ikhlasul arifin. Ikhlas orang arif ni ialah lebih tinggi mimma qablahu, daripada barang yang sebelumnya, sebelum hadza. Gapo mas sebelum? Klik pada ikhlas ubad, ikhlas muhibbin. Ikhlas dulu. Hak ni tinggi sekali. Moga dia tidak pandai dirinya beramal, hanya dia pandai Allah sajalah yang menggerakkan dia, memberi taufik kepada dia. Tu dia. Apa kita tengok dia terkecek orang kafir, terkecek cerdik dia tu, bak cerdik dia. Oh, kita ngaku cerdik sungguh, bak kerja panas sungguh, gapo kecek. Kadang-kadang hati dia suci, kita boleh percaya ke dia. Sedangkan dia tu kufur pun kita boleh percaya, dari segi kita harap boleh sungguh ke dia. Wayak gapo tak lakah dah, gapo oh baik sungguh, orang hati betul sungguh. Tapi buat kecek buku email, mung hati dah, mung hati kuning. Hanya kata dah belaka, kita pun ngilim kafir. Tak dah, Tuhan tak khandak dia. Ada orang sangat kafir baik, baik sungguh, baik sungguh. Nah, dia kawan semaya dia tu ngucok, dia jaga gapo itu gini, dah suruh gapo dia selalu dah harap ke gapo ke dia, oh dia jaga sungguh. Ada orang lagu tu hati baik. Tapi nak terima tak boleh. Kita tengok contoh yang paling rapat sekali dengan kita, contoh kat tengok pak saudara Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tengok dah. Ya pera Nabi jak kecil bila Toki dia nak meninggal, panggil segala anak-anak dia tu, termasuk Abu Lahab, termasuk Abbas dan Abu Talib. Pakat dia nak pera belaka tu. Toki kata hanya test tengok kamu nak suka nak duduk dengan siapa. Pas tanya Abu Lahab, dia sanggup. Bapak dia kena hak ni, dia bahasa pongoh, pongoh hak ni. Pongoh hak dia orang pongoh. Mu tak leh dia dah. Mu tak leh. Ya mu ada harta, mu kaya gini-gini tak apa, sungguh mu ada harta, mu kaya tapi mu pongoh tak leh. Mu mekan tak leh. Dia tak beri cucu dia kepada anak dia apa nama Abu Lahab tu. Apa tu Abbas. Abbas orang bagus, tapi tak leh mu. Tak leh. Mu ni jadi apa nama lembut sikit. Tu dia. Lepas tu Abu Talib. Nak Abu Talib pasal boleh kira lah. Abu Talib anak ramah. Tapi tak apa. Lepas ni gini putusan nak tanya Muhammad, suka nak duduk dengan siapa? Ngapak saudara je 2-3 suka nak duduk dengan mana? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka nak duduk dengan Abu Talib. Lah tu duduk dengan Abu Talib lah. Masa dia kecil-kecil. Kira tak kira nak mati, umurnya berapa je baru. Padu dengan Abu Talib ke mai tu. Masa tu Ali pun tak ada lagi. Sebab itu berlahirkan Ali tu, Ali duduk dengan dia, lepas tu dalam ribut dia. Kali kita kata kat sepupu sadah abai akak pula sah lagi. Ali dengan Nabi ni dikira abai akak, adik akak pula dah. Tu dia, baik dia juruh Ali. Tu dia. Pas dengan siapa kerja dengan Khadijah semua Abu Talib. Tu dia nikah kahwin apa semua Abu Talib, upacara kahwin dengan Khadijah tu. Mini apa semua sekali Abu Talib belaka. Dengan siapa letak Nabi pun dalam jaga dia. Tu dia. Puak-puak kafir tu nak marah pun nak buat apa tak boleh, tak susut dengan Abu Talib tu. Tengok dia jaga sungguh, dia belah sungguh. Siapa dekat yang nak mati tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kata qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai, kalau kata pok cik lah, katakanlah la ilaha illallah, dia jamin dengan kalimah tu di akhirat sanggup gitu gini. Boya kata gitu, mari dak Abu Jahal mu sanggup nak tinggal kau agama Talib hak dulu. Kawan ni posnya duk imam tengok balik puak ni senyap, tengok balik anak saudara duk tengok gi mari tu. Nabi pun tak ada peduli kat Abu Jahal, duk suruh kata la ilaha illallah. Akhir-akhir dia kata, aku yakin bahawa agama yang dibawa oleh anak saudaraku Muhammad ni sebaik-baik agama. Dia yakin kata baik. Tapi kalau tidak ada kecelaan atas menyalahi perjanjian, nanti aku terima. Jadi tak ada kata dak lah. Dalam keadaan begitu ada riwayat kata dia bergerak mulut dia. Ngak. Moga dia dak sakit teruk nak mati. Ngak mulut. Nabi kena, Abah kena. Apa tadi tahan telinga lah kita panggil. Dia kata, Abah kata. Dia kata, musuh kata tu. Nabi kata aku tak ada dengar.
Itu dah jadi masalah tu. Kata Abu Talib ni mati dari Islam kok dari kafir, tu duk khilaf. Ada pendapat kata Islam. Ada pendapat kata kafir. Tetapi mukmin di sisi Allah. Tu Allah alam. Sebab dia baik sungguh, dia belah sungguh, dia jaga sungguh, nak darah lebih pada anak sendiri. Tengok tu. Tapi kalau kata atas kata kafir dia tu. Ni kata tak taufik hidayah dari Allah. Baik duduk situ. Nak katanya tu walau kecek kau lain boleh. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairul adyan. Dia kata waktu tu baik. Tak la ilaha illallah tak tu baik. Dia kata taufik Allah. Nampak? Baik pergi situ tu nampak. Pas maya makan banyak juga nak duk baca. Tu dia. Sebab tu kita nampak tinggi sungguh martabat orang ikhlas ma'arifin ni. Dia pandai ke ketunggalan Allah je yang menggerak, Allah je yang mendiam. Daripada tiada pandai bagi diri tu daya upaya. Hanya semua dengan daya upaya Allah. Dia sabit tu kita kadang-kadang mari nak marah nak gapo botol teringat hakikat ni slow lalu. Slow beringat ni. Ingat ni dah. Kalau tak tupu kepada syarak semata-mata, tupu kepada keadilan semata-mata, dia berapi pebak ingat ke rahmat Tuhan ni, slow lalu. Pada waktu kereta motor dah kau nak angin pulah habis dah straight dah. Orang panggil habis tangan pulah. Kalau kereta panggil suk nyok kaki jejak je apa. Ada pasal tak hari lagi. Nerak tu nerak. Ada pasal pun tak derah lagi dak tapai angin dada kali. Nerak pula ciong. Kadang-kadang ciong motor gi kono tu atas kau lain. Tu dia. Ajak derah dia lagi ada motor. Motor sampai sutuk di pohon kayu dia lacar lagi. Kat dengan setengah rak. Nak derah lagi. Lepas tu bawa teringat pak mari selusin. Tak ada pasal ni telusin. Slow lah. Ingat kebahaya yang senang. Ni apa tu kita? Berapi. Ingat kau syariat juga. Dia kerja salah juga. Berapi. Lepas tu ingat kau ni gak. Slow lalu. Kalau kata pula persedutnya ni. Buh. Kena slow. Saya tak pergi dah tu. Slow. Batu berdus tahu dia panas ni. Berdus dah. Jak kedua dia guru. Boleh lagi semula pula. Balas tu kita. Kalau kira kita semata-mata lah tu dia jadi. Tak. Apabila kita panggil Tuhan lamonyo tak lagi. Itulah. Walau bagaimanapun kita berhenti ikhlas dulu dah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ada mukhlishina lahuddin hunafa. Tu salah. Tengok. Tengoklah hadis mari tu. Tak kala hijrah puak-puak sahabat dia hijrah ramai-ramai tu ikhlas. Ada apa? Lepas tu dia ramai-ramai ada lagi kerana lain pada kerana agama, kerana nak pada perempuan ke gimana satu perempuan nama Qailah. Perempuan kata dia tak boleh nak terima, tak boleh nak sanggup pasal dia azan nak berhijrah. Nanti kalau dia sanggup jadi isteri, maka dia tak boleh, dia kena taat pada suami. Dia suami tak sah hijrah, dia nak hijrah kerana dia kena turut suami. Lalu dia takut halangnya hijrah dia tak boleh terima, dia nak hijrah. Mereka sedang sanggup hijrah kata. Balik nu pun Muhajir Ummi Qais. Dia pun dia nak sangat tak apa, dia pun hijrah juga. Hijrah kawan ni ikhlas kerana Allah. Hijrah dia kerana li imra'atin yankihuha. Hijrah kata tinggal Mekah pergi Madinah hati apa pergi dah nak kau Qailah tu ya. Maka pak tu hadis lalu dah. Tu sahabat tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang hijrah pada Allah hati letak situ, hati hijrah kerana Allah sungguh panggil. Sebaliknya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha, tak bawa umum dulu. Siapa-siapa hijrah kerana dunia yang mahu mendapatnya, umum lagi. Pas sepih sikit. Awim ra'atin yang kihuha, atau kerana perempuan yang mau kahwin ia akannya. Mak sindilah dah. Kata orang makan rakak, akak lah, kak ketah. Awim ra'atin yang kihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah dia boleh hak tu lah. Bagi hak dia nak gatu boleh gatu. Tu dia. Supaya kita dak kenal satu orang, mata dia tu pergi dak pondok dah. Aku pergi dak pondok atas.
Dia lagi pun nak ngaji, dia kira pun nak kata, nak gapo tu? Turut melah tu gilah tu. Tak pergi. Boleh apa hijratuhu ila ma hajara ila hijrah dia tu nak hak tu yalah. Tu dia. Hati tu hadis mai sebab tu. Sebab urudil hadis dia panggil. Tu dia dah. Mula kita ikhlas. Sebab tu dalam mengaji kita ni amal mengaji gapo semua sekali kita letak hati ikhlas molek dah. Tu dia. Kita kecek dalam media ikhtiar usaha pula tu dah. Dah bila klik pada hakikat semua tak Allah lah. Allah izin iya. Allah tak izin tak iyalah. Selesai daripada situ klik kepada kalam musannaf semula. Ini hak-hak bait belakang hikmat belakang ni dia nak royak jalan supaya kita tu nak dapat ikhlas dan nak suruh mengelak daripada kita takut jatuh ke jalan riya. Lalu tu kata syarah summa zakara, kemudian sebutlah ia musannaf Ibnu Athaillah rahimahullah taala, dia sebutlah akan ma yu'inu 'alal ikhlasi, akan barang yang boleh menolong ianya ni akan seorang atas ikhlas, wa yuhassiluhu, dan barang yang boleh mendapat ia seorang hu akannya akan ikhlas. Ya raya biqaulihi, dengan katanya musannaf idfin wujudaka fi ardil khumun, fi ardil khumun. Ya suruh kita kambuhkan ada kemasyhuran kita itu di dalam bumi, dalam tanah yang tersembunyi. Ini jalan ikhlas. Dia suruh kita hapuskan, suruh kita kambuhkan. Makna kemasyhuran kita tu kita kena kambuh. Yang ni jangan kita dak bentar diri we jadi dang, we jadi terkena tu jangan. Kalau kita terkena dah kambuh, dia suruh kambuh. Ingat kata hak Tuhan bukan kita. Ya salah tu kita. Tu pok orang nak memperkenalkan diri dah. Nak perkenalkan diri tu istihad tu baik saya gini. Sudah jadi sayu. Tukar saya jadi sayu tu selalu. Itulah makna kata jalan dia tu, dia suruh kambuh. Kambuh kan kita ada niat nak sangat memperkenalkan. Nak orang kenal, nak gapo nak sangat. Tu dia, kita kena kambuh tu takut punah. Dia ajar kita idfan wujudaka fi ardil khumun. Cukuplah dulu.